kita dengan topik-topik terhangat dengan saya DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah berapa banyak bantuan wang untuk belia. Okey, kerajaan-kerajaan di dunia khususnya yang sedang membangun dengan populasi miskin tinggi memberi suntikan duit langsung. Versi Malaysia adalah bantuan duit satu Malaysia dahulu yang kini dikenali sebagai BSH, bantuan sehari hidup. Selalunya keluarga mendapat lebih dan pelajar atas 18 dapat imbuhan lebih kecil. Berapa sebenarnya orang muda perlu dapat dari kerajaan ataupun harus kerajaan bagi duit free kepada pemuda? Okey, sebelum kita ulaskan isu ini bersama, mari kita menjemput dan memberi ruang kepada tetamu kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, dipersilakan. Okey, nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Nazim. Saya merupakan pelajar Politeknik Muazzam Shah dan saya memegang jawatan yang di-Ketua Politeknik Muazzam Shah. Okey, awak? Nama saya Nurul Najhah binti Razif. Saya berumur 20 tahun. Saya menuntut di Politeknik Muazzam Shah dan diberi mandat sebagai Naib Menja Ketua 1 Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, baik. Dekat awak ni saya boleh panggil apa ni? Iman. Iman. Kan awak? Alia. Iman dan Alia. Okey. Okey, boleh tak saya nak kenal-kenal dulu ni? Boleh. Boleh. Okey. Macam Iman sendiri kan, Iman asal daripada mana dan ambil study course apa? Saya asal Selangor, bagi Selangor, dan saya ambil kos Diploma Teknologi Media Cetak. Okey, awak Alia? Macam saya membesar di Johor dan saya mengambil bidang teknologi maklumat. Sekarang ni korang sem berapa dah? Saya semester 4. Saya pun sama. Sama. Okey, sama batch ni? Betul. Okey, alright. Kalau macam tu boleh tak kalau saya nak straightforward terus nak tanya soalan ni? Boleh. Okey. Soalan yang pertama, anda pernah tak terima bantuan BSH yang dulu dipanggil Satu Malaysia? Okey, kalau contohnya kalau saya cakap kalau ya, sesuai untuk encik, maksudnya encik ni orang B40 ke? Ataupun kalau tidak, anda iri hati yang hanya B40 dapat? Bukan semua rakyat perlu dilayan sama. Jadi macam mana? Iman rasa? Bagi saya, macam saya pun dapat bantuan ni. Contohnya saya dapat beasiswa. So bagi saya bukan seorang B40. Tetapi kenapa saya memohon beasiswa tu sebab saya memberi sebab saya memulakanlah benda tu untuk melakukan kerja-kerja assignment, benda-benda kerja macam MPP punya kerja, saya akan gunakan benda tu. So bagi saya benda tu memang amat memerlukan lah. Tapi awak dapat dah berani tu? Okey. Alia sendiri? Kalau macam saya sendiri seorang B40. Jadi bagi saya BSH ni membantulah saya golongan B40 ataupun golongan B40 juga saja. Okey, alright. Macam awak dapat tak peranti? Dapat. Okey, muah juga. Okey, alright. Soalan yang seterusnya, sanggup hidup dengan senario ini? Contohnya kerajaan bagi setiap belia 2,000 setahun. Tetapi semua subsidi seperti petrol, minyak masak dan tepung. Jadi macam mana? Siapa nak jawab? Iman. Okey, Iman. Bagi saya untuk subsidi ni amat membantulah kepada pelajar sebabnya dia dapat mengurangkan lagi kos dan beban kepada pelajar untuk minyak petrol, minyak masak dan tepung ni lah. So saya rasa bantu juga 2,000 subsidi memadai. Okey, awak dapat Alia? Pendapat saya dah sokong pendapat Iman. 2,000 untuk pelajar tu bagi saya amount tu amat besar lah. Kalau dalam sebulan tu diberi subsidi dari segi petrol, minyak masak, tepung. Lagipun 3 item ni merupakan keperluan yang mesti ada dalam hidup kita. Jadi kalau macam student nak pergi ke tempat dia belajar ke, dah ada subsidi dan diberi pula 2,000, jadi membantulah. Okey, alright. Jadi soalan yang seterusnya, adakah duit ni sebagai satu sedekah? Macam mana? Alia? Bagi saya satu sedekah sebab kita kalau kita berduit pun kita akan bersedekah ke orang, satu pemberian juga. Tapi bagi saya ia juga satu keperluan lah untuk kita sebagai masyarakat dan manusia yang memerlukan ataupun kita nak integrate dengan orang, kita memerlukan sumber tu untuk membeli barang macam tu keperluan kita. Kalau Iman? Bagi saya setuju Alia cakap satu sedekah. Dan saya juga cakap macam benda ni pun satu tanggungjawab daripada kerajaan jugalah untuk beri pelajar bantuan. Sebabnya kita tahu macam kos pelajar di kampus ni memang perlukan kos yang agak tinggi. So dengan bantuan ni memang amat membantulah pada pelajar-pelajar. Okey, kalau contohlah kalau orang
kata dekat korang yang tak malu ke ambil duit tu, kutip duit tu. Jadi macam mana korang nak cakap apa? Bagi saya tidak malu sebab saya pun seorang pelajar. So pelajar patutnya memahami pelajar. So dengan bantuan ni kalau saya dapat pun saya tidak malu sebabnya memang benda tu saya memang memerlukan sebagai seorang pelajar. Kalau Alia? Bagi saya pun tak malu juga. Sebab kalau orang nak memberi, kita terima je dengan hadiah terbuka macam tu. Okay, alright. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi sedikit iklan dekat sini. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, terima kasih. Kalau korang nak tahu, hari ini kita membuat sedikit kelainan di mana selalunya kita buat show dekat Konti kan. And semua tetamu cinta semua online kan. Jadi tidak lagi selama sebulan ini MKR dapatkan terus para MPP di 10 politeknik terpilih di seluruh Semenanjung bersempena dengan Kemaran Roadshow 2023 dan ini merupakan poli yang kelima kami datang iaitu semestinya Politeknik Muazzam Shah Pahang. Okey. Alright, mari kita teruskan. Adakah iman dengan Alia dengan saya ni? Yeah. Mana tahu berangan ke? Okey. Jadi soalan seterusnya, Finland dan beberapa negara lain untuk mula cuba beri duit setara dengan gaji biasa. Macam mana? Pada pendapat saya Finland memberikan duit setara dengan gaji biasa tu baguslah. Sebabnya contoh kalau gaji basic pelajar tu 1,200 and then bila kerajaan Finland bagi 1,200 juga kepada pelajar, saya rasa itu amat memadai lah untuk pelajar menanggung kos hari hidup mereka. Kalau Alia? Bagi saya memadai juga sebab dia ibarat 2 kali ganda daripada gaji yang dia dapat. Contoh macam yang Iman cakap tadi tu, dia terima sekian-sekian dan kerajaan Finland juga bagi harga setara dengan gaji dia. Jadi dia ibarat 2 kali ganda lah ibarat tu. Okey, haruskah Malaysia juga mulakan skema subsidi berpatutan? Orang terima gaji dan diharapkan membuat sesuatu berguna untuk masyarakat. Macam mana? Saya rasa perlu sebabnya bila kerajaan Malaysia buat macam tu, dia dapat mengurangkan lagi beban lah kepada kerajaan, kepada rakyat maksud saya. Okey, kalau Alia? Okay, betul apa yang Iman cakap. Bila dia dah memberi subsidi, dia bukan sahaja dapat membantu masyarakat dari segi keperluan harian, tapi dia juga dapat mengurangkan kos sara hidup dia. Macam dia nak membeli kemahuan dia juga. Sebab kita hidup ni mesti nak ada kemahuan dan keperluan, betul? Betul. Jadi dapatlah membantu masyarakat. Okey, jadi soalan seterusnya, kini lebih ramai orang tak kahwin awal. Yang bujang pun banyak tanggungjawab. Kenapa perlu membezakan orang ni? Macam mana? Korang rasa? Bagi Alia, tak perlu pun untuk kita membezakan orang dah kahwin ke belum kahwin. Sebab masing-masing ada tanggungjawab masing-masing dan masing-masing ada beban mereka sendiri. Kadang-kadang kita cakap, dia belum kahwin lagi, dia mesti hidup dia tak susah macam aku dah kahwin macam tu. Tapi sebenarnya dia pun mengalami situasi yang sama je. Cuma kedudukan dia sekarang, kedudukan situasi dia sekarang berbeza, tu je. Kalau Iman? Okay, kalau pendapat saya, kita tak perlu membezakan orang-orang macam ni. Sebabnya, contohlah sebagai contoh, macam contoh orang yang dah kahwin ni, dia ada tanggungjawab dengan family dia. Contoh orang yang tak kahwin ni, maybe mak ayah dia sakit, so dia memerlukan bantuan-bantuan seperti ni dan dia tak perlu membezakan. Setiap orang ada tanggungjawab masing-masing lah untuk dilaksanakan macam tu. Okey, alright. Bagi semua orang, bayaran sara diri yang sama, bukan kos hidup tinggi untuk semua orang dan bukan kita minta mereka lahirkan banyak anak. Itu pilihan mereka. Okey, jadi korang rasa macam mana? Saya okey, bagi saya setuju dengan statement tu di mana masing-masing ada pilihan mereka sendiri. Jadi dari pilihan mereka tu, mereka dah sudi untuk terima beban mereka. So setiap pilihan tu mesti ada pro and cons dia. Mesti diorang dah fikir, kalau aku buat macam ni mesti akan ada akibatnya. Jadi kalau diorang masih lagi nak buat perkara yang mereka pilih, mereka perlu bersedialah akan akibat yang mereka akan tanggung nanti. Okey, kalau Iman? Bagi saya, kalau dalam situasi ni, perancangan keluarga amatlah penting lah. So before keluarga tu ingin teruskan hidup mereka sebagai satu keluarga, so mereka kena merancang perjalanan keluarga mereka macam mana. So berapa yang anak mereka nak kan, macam tu lah contohnya. So bila dengan diorang dah rancang, dan diorang rancang tu based on apa yang diorang mampu. So kalau diorang rasa diorang tak mampu, tak perlulah untuk ada anak banyak. Macam tu lah. Okey, kalau macam Iman sendiri, Iman plan nak ada berapa anak? Saya plan 3 jugalah. 3 dah. Saya tak fikir lagi. Okey, alright. Fikir nak
kahwin, kalau macam saya rasa kalau saya dah ada rumah sendiri, pekerjaan yang stable, baru saya kahwin lah. Okey, kalau ada? Kalau saya lepas degree lah. Lepas ni kita dah kahwin. Dah ada jodoh ke belum? Tak ada jodoh tapi ada pilihan. Ada pilihan. Okey, dengar tu. Okey, soalan seterusnya. Dengan ekonomi dunia semakin malam, adakah jumlah bantuan sara hidup akan terus naik tahun ke tahun? Macam mana? Bagi saya, dengan ekonomi yang malap pada masa sekarang, saya rasa bantuan ini takkan naik sebabnya ekonomi yang merosot lah. Dan benda ni juga pelajar macam kami ataupun rakyat macam kami ni akan terkesan lah dengan bantuan yang sedikit yang akan dapat lepas ni. Kalau Alia? Kalau bagi Alia, memandangkan ekonomi dah malap, jadi kerajaan sebenarnya tak perlu pun untuk meningkatkan bantuan sara hidup kepada masyarakat sebab ekonomi pun tengah malap. Kalau disalurkan selalu kepada masyarakat, dikuatiri negara tu sendiri akan terjejas ekonominya. Dan bagi pendapat Alia, sepatutnya kerajaan ni perlu membuat return of investment untuk dia return balik duit yang sedia ada. Jadi bekalan untuk masyarakat ni akan masih berterusan lah sampailah masa akan datang. Okey, alright. Akan tiba satu masa nanti kerajaan banyak berhutang untuk meneruskan program bantuan sara hidup. Macam mana? Kalau Alia? Bagi saya, tak perlu pun kerajaan berhutang hanya semata-mata untuk program bantuan sara hidup tu. Sebab kalau pemberian bantuan sara hidup tu diteruskan pun, kerajaan sendiri yang tunggang langgang untuk menyelesaikan hutang tu. Dah berhutang and then diberi lagi bantuan. Jadi bagi saya itu tak relevan lah. So kalau kerajaan akan berhutang untuk melaksanakan program-program seperti ini, saya rasa tidak wajar lah untuk kerajaan buat begitu sebabnya nanti ekonomi sebab sekarang pun ekonomi tengah malap. So bila dia berhutang dan berhutang, maybe kerajaan kita akan ekonomi ni akan merosot lagi lah. So saya rasa prefer if kerajaan nak berhutang untuk mengajukan program-program bantuan ni, saya rasa tak patut. Okey, alright. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai berapa banyak bantuan wang untuk belia. Terima kasih diucapkan kepada Iman dan Alia atas kesediaan anda dalam segmen soal menyoal dan memberi pendapat. Terima kasih. Untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kami My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta hanya di My Campus Radio. Jom berjumpa bersama. Bye. Assalamualaikum.